What's next? What's next? Na 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 na. What's next? What's next? Na 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 na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam perjuangan kepada semua teman-teman yang ikuti secara langsung rakaman ataupun podcast What's Next. Saya dalam kepala otak saya ada banyak podcast ni, takut salah sebut. Bersama kita tetamu yang cukup istimewa, tokoh pimpinan anak muda di Selangor, menang di kerusi yang cukup getir di dalam DUN Selangor ini, dan akhirnya beliau terus berkhidmat dengan hebat dan dahsyat di salah satu DUN yang kita akan umumkan sekejap lagi bersama kita. Cuma kawan-kawan, teman-teman yang mengikuti rapat podcast kita pada kali ini, tolong like, share dan subscribe. Kita YouTube kan? YouTube follow dan juga subscribe YouTube kita untuk dapatkan tentang langsung ataupun rakaman langsung kita ini terus kepada anda, podcast What's Next daripada Selangor. Pertama, kita pada kali ini saya terus memperkenalkan tetamu kita di sebelah saya. Orangnya handsome, segak dan bergaya. Yang berhormat Tuan Muiz atau Muizuddin. Betul ke? Muizuddin, betul lah. YB Muiz lah. Apa khabar yang berhormat? Alhamdulillah, sihat SK. Okey. Nampak kepenatan tapi masih lagi steady ke? Okey, steady lagi, boleh. Penat menunggu saja kot. Penat menunggu. Minta maaf. Saya terlambat sikit YB. Ya. Okey. Terima kasih YB sudi bersama dengan podcast What's Next. Ini adalah satu podcast yang kita bawa tentang cerita Selangor. Baik. Bagaimana Selangor yang dikatakan negeri maju, negeri yang pelbagai kaum, pelbagai sumber, dan juga banyaklah latar cerita yang kita boleh berkongsi daripada semua. Cuma sebab yang berhormat adalah sebaya dengan saya, dan beliau nampak lebih muda 5 tahun daripada saya, so agak saya jealous sebab tu. Bukan sebab dia yang berhormat saja, saya jealous sebab dia nampak lebih muda daripada saya. Cuma yang berhormat boleh berkongsi kepada kami bagaimana pengalaman menyesuaikan diri setelah ditaklifkan ataupun diumumkan sebagai yang berhormat Ahli Dewan Negeri N05 Ulu Bernam. Dah hampir berapa tahun? 3-4 tahun YB? 3 tahun. 3 tahun ni bagaimana YB melihat YB Muizuddin sebelum ini dan selepas having shape as a yang berhormat selepas 3 tahun. Silakan Muhammad. Okay, terima kasih SK kerana jemput saya ke ruang podcast What's Next, di Shah Alam pada hari ini. Okey, walaupun SK sedikit terlambat. Okey, tapi tak apa, saya masih lagi steady, insya-Allah boleh. So SK bertanya dengan saya berkenaan dengan pengalaman ataupun bagaimana saya menyesuaikan diri saya setelah bergelar wakil rakyat. Okay, YB sebelum bukan YB pun. Saya sebelum ini merupakan seorang orang industri, yang bekerja di sebuah syarikat otomotif, betul, dan bergelumang dalam dunia kejuruteraan. Betul. Dan akhirnya dipilih dalam masa yang begitu singkat untuk bertanding menjadi calon pilihan raya. Dan itu adalah satu tempoh yang sangat-sangat saya kenang sampai sekarang. Sebab nak buat keputusan tu sangat-sangat susah SK. Betul. Bayangkan kita dah bekerja, kita dah tune pemikiran kita untuk kerja dan pencen sebagai seorang jurutera. Akhirnya tiba-tiba kita diberi arahan, Muiz berhenti kerja, masuk bertanding. Dalam tempoh kurang daripada sebulan. Jadi ini cabaran yang paling besar berlaku pada diri saya pada peringkat awal. Mula-mula SK, saya nak tolak. Saya nak kata cari calon lain lah. Orang PAS sebab orang PAS. Ada orang nak calon ditolak. Betul. Saya mula-mula saya rasa macam cari orang lain lah. Betul ada orang lain lah. Tapi ketika tu parti kata dia nak calon anak muda profesional, dia kata. Sedangkan sebelum ini memang dah ada calon lain yang sebenarnya dah pun bergerak kerja kurang lebih 4 bulan awal sebelum pilihan raya. Jadi ketika sangat akhir tu saya diminta untuk berhenti kerja, buat keputusan dalam masa kurang daripada sebulan untuk masuk bertanding, dan berlaku macam-macam ketika itulah. Saya berujuk dengan keluarga, saya rujuk dengan rakan-rakan sekerja. Rakan-rakan sekerja pun bukan senang nak lepas. Kalau ikutkan kita pilihan raya pada tahun 2023 tu pada bulan 7, saya sebenarnya akan bakal ke Jepun pada bulan 11. Syarikat akan bawa saya ke Jepun ketika itu. Jadi bila berjumpa dengan manager kata, you tahu tak Muiz, kita akan hantar you ke Jepun. Dan saya kata saya tahu.
Tapi itulah parti saya minta saya berhenti kerja. Dia tahu lah you aktif politik, Wabi. Apa dia? Dia tahu lah you aktif politik ketika tu. Tak ada siapa tahu. Tapi masa nak bagi tahu tu mesti lah kena bagi tahu kan. Ya, terpaksa bagi tahu lah. Then diorang pun macam bertanya, bila masa pula you terlibat dengan politik kan? Diorang tak tahu kan, bila masa you ada masa terlibat dengan politik. Takkan nak logo pas dekat office kan? Betul, takkan nak bawa bendera kan, nak kempen kat dalam tempat kerja kan. Jadi apabila saya susah nak buat keputusan ketika tu, ada satu perkara yang berlaku, saya rasa saya appreciate sampai sekarang. Seorang HR manager ketika tu, dia sound direct dengan saya, dia kata, Muiz, you tak boleh jadi pemimpin. Wow. SK rasa macam mana? Wah, kita dah biasa lead jadi ketua dalam sayap parti. Kita dah biasa lead dekat tempat kerja sebagai ketua dekat dalam section. Tiba-tiba dia sound direct kepada kita, Muiz, you tak boleh jadi leader. Dan kita macam terkejut lah, macam terpana dan tercabar lah. Kenapa? Ni encik, saya tak boleh sebut nama lah kan. Tapi ayat itu memberkas dalam jiwa saya. Dia kata, kalau you tak boleh buat keputusan untuk you punya diri sendiri hari ini, macam mana you nak ambil tanggungjawab bila you jadi leader? Setuju. Dia macam nak macam dia macam challenge kita. Dan dia kata, you kena buat decision, you akan berhenti kerja, you akan masuk tanding dan you akan menang. Yang macam plot twist lah. Yes, that's the moment saya buat keputusan. Okay, saya akan berhenti kerja, saya akan masuk tanding dan saya akan buat sungguh-sungguh. Dan keputusan yang saya buat itu sangat membantu ketika tempoh kempen 14 hari. Sebab kita tak ada ingat nak balik ke tempat kerja dah. Kita takkan ingat, umpama satu kisah sahabat Nabi satu masa dahulu, Tariq bin Ziyad yang pergi ke satu kota Andalusia, nak buka kota Andalusia, bawa kapal, dah sampai kat sana kapal tu dibakar. Jadi tentera marahlah. Kenapa bakar kapal? Macam mana kita nak balik? Jadi apa seruan ni ketika itu? Sama ada kita menang atau mati syahid. Jadi semangat itu sebenarnya yang kita kena bawa dalam diri kita. Tak ada jalan untuk toleh ke belakang. Kita hanya nak pergi ke depan saja. Jadi ketika 14 hari tempoh berkempen tu, kita hanya mindset kita fikir untuk menang saja. Jadi itulah yang dibawa dalam tempoh 14 hari dan akhirnya ditaklifkan kemenangan. Dan kemenangan itulah kemenangan yang tidak disangka-sangka kerana DUN tersebut tak pernah dimenangi oleh PAS sejak daripada merdeka lagi SK. Wabi, macam perasaan Wabi bila menang Wabi? Bercampur bau perasaannya. Kita rasa macam tak percaya. Perasaan macam Wabi ketika saya jumpa di Concord. Ya. Betul. Time tu dah tahu dah menang. Time tu kita dah tahu menang. Tapi baru saja tahu lah masa tu. Tapi baru tahu menang. Ketika tu macam mana Wabi? Perasaan Wabi? Ketika tu kita jadi blur. Jadi blur. Menang, so apa kena buat, dan what next? What's next? What's next? Apa nak buat? Kena pula dengan tema podcast hari ni. So kita memang blur, tak ada panduan awal ketika itu sebab kali pertama menyertai pilihan raya dan diberikan kemenangan. Itulah perasaan yang bercampur bau ketika first time kan bertanding? Saya first time bertanding. Kalau mungkin ada orang lain kali kedua bertanding kan. Ada orang 6 kali, 5 kali ya Muhammad. 5 kali, 6 kali bertanding. So saya kali pertama dan itulah momen-momen yang saya rasakan cukup penting berlaku dalam diri saya dan saya kenang sampai sekarang. Dan soalan SK tadi, bagaimana saya shapekan diri saya untuk sesuaikan dengan tempoh yang ada ni. Saya rasa bukan mudah tu untuk sesuaikan. Not easy. Sekarang tahun yang ketiga. Tahun pertama macam-macam berlaku, tetapi kekanda-kekanda saya bukan saja dalam Dewan Negeri Selangor ada kekanda dan juga adinda, tetapi saya pun ada kekanda saya juga. Sahabat-sahabat, nakib dan juga sahabat-sahabat pimpinan-pimpinan atasan banyak memberi panduan kepada saya untuk menjadi seorang wakil rakyat, menjadi seorang pemimpin, untuk menempuhi segala mehnah dan juga tribulasi menjadi seorang wakil rakyat ini. Dan yalah, jiwa tu kena kuat, mental pun kena kuat, dan kita banyak merujuk. Dan sampai hari ini, sampai tahun yang ketiga bergelar wakil rakyat ni pun saya masih lagi banyak merujuk kepada pimpinan-pimpinan, sahabat-sahabat dan orang-orang yang lebih senior. Dan kadang-kadang ilmu ni saya dapat daripada rakyat sendiri. Orang-orang biasa-biasa tapi dia ada pengalaman sikit, dia berkongsi pada kita dan kita dapat ilmu tu sebenarnya daripada penduduk-penduduk sendiri, rakyat warga tempat saya sendiri. Jadi itulah yang menjadikan saya ni cuba tune diri untuk menjadi seorang wakil rakyat ataupun ahli politik daripada seorang jurutera ke arena politik. Penat Wabi jadi Wabi. Kalau SK tengok wajah saya penat tadi yang saya sebut kan.
penat lah tu. Sebab sebagai contoh, kita nak hadiri program-program masyarakat ni, dia tak tentu masa. Betul. Kadang-kadang dia berlaku secara urgent, orang accident, mana boleh tangguh tak? Tak boleh tangguh kan. Kena datang immediate, kematian dan sebagainya. Itu bukan tugas wakil rakyat, tetapi expectation rakyat. Lepas tu kita kena balik buat kajian, kena study lagi, perbahasan dan sebagainya. So kita perlukan rakan researcher. Lepas tu contact connection, kita kena berjumpa, kena perah otak, kena banyak membaca. Jadi rasa kram tak? Kram. Dan kadang-kadang not easy, tetapi dia perlu dimulakan pada satu masa supaya kita dapat membiasakan diri kita. Ini dah tahun ketiga, saya masih lagi belajar sikit dan terus belajar insya-Allah untuk menjadi seorang ahli politik yang ada wibawa. Yang Berhormat menang satu kawasan yang boleh katakan kawasan luar bandar lah. Betul tak? Ulu Benam ni kawasan luar bandar. Dalam salah satu parlimen yang dimenangi oleh Haji Hanizan lah. Parlimen Hulu Selangor. Yang Berhormat macam mana Bobby berkongsi cerita dengan kami lah, apa sepanjang Berhormat 3 tahun ini, apa Bobby boleh berkongsi dengan kami lah, pengalaman turun berjumpa rakyat di bawah ni, apa yang Bobby boleh singkapkan kepada kami pada kali ini. Semasa tempoh kempen pilihan raya, semasa tempoh kempen pilihan raya, saya dapat banyak nasihat daripada rakyat lah. Ketika tu belum menang lagi pun, tapi makcik-makcik, pakcik-pakcik, dia kata kalau dah menang nanti jangan lupa untuk jumpa kami ni. Jadi seolah-olah macam kita menang. Saya kata belum menang lagi makcik kan. baru nak bertanding ni kan. Jadi pesanan-pesanan itu sebenarnya dah dipesan lebih awal makcik-makcik, pakcik-pakcik, penduduk di kawasan saya pada masa itu. Jadi semangat yang ataupun pesanan yang mereka tinggalkan kepada saya itu jadi semangat kepada saya untuk terus turun ke lapangan untuk bantu mereka. Jadi banyak isu-isu setempat yang menjadi tanggungjawab kepada saya untuk saya bawa, sebabkan ada perkara-perkara isunya tak boleh selesai immediate. Ada perkara yang kita perlu berhubung dengan banyak agensi untuk selesaikan. Jadi ada perkara yang kita boleh immediate selesaikan, contohnya isu-isu macam kemiskinan, kan kita boleh linkkan dengan agensi-agensi yang tertentu. Jadi dekat situ kita boleh selesaikan immediate. Tapi kalau isu tanah, isu berkaitan dengan pembangunan, itu adalah isu yang berpanjangan. Jadi kita tak dapat nak selesaikan secara cepat. Jadi kita berikan kepada rakyat ini satu kefahaman, bukan janji, tapi satu kefahaman kepada mereka bahawa insya-Allah kita akan bawa isu-isu rakyat ini dalam Dewan Negeri ke ataupun bertemu dengan agensi ke untuk kita selesaikan satu persatu hal-hal berkenaan dengan rakyat ni. Apa yang menarik Bobby? Boleh kongsikan secara detail tak? Satu kisah mungkin yang kami bila Bobby turun ini berlaku di Hulu Benam. Ada satu keluarga ni yang saya pergi ziarah sebelum ini ketika bulan puasa. Ketika bulan puasa saya buat food pack. Untuk kita bulan puasa bila? Tahun lepas? Bulan puasa 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Saya buat food pack. Food pack ni kita beri kepada penduduk-penduduk yang kurang kemampuan untuk mereka berbuka puasa. Dan ada sekali tu saya sampai kat sebuah rumah yang hampir runtuh rumahnya. Maksud rumah beruntuh macam mana Bobby? Rumah Melayu lama papan. Tingkat ada tingkat? Dia ada tingkat atas. Yelah, biasa rumah. Kan tingkat rumah Melayu lama tingkat atas. Tapi dia ada ruangan bahagian bawah tu. Sebab ruangan bahagian atas tu dia tak boleh diduduki dah sebab rumah dah begitu lama. Jadi dia duduk kat bahagian bawah. Lepas tu nak masuk ke ruangan bahagian bawah tu sangat daif. Ya Allah. Dengan kain-kain yang digantung di luar rumah. Lepas tu dalam rumah tu ada kain-kain yang bersangkut-sangkut. Kemudian sebenarnya dia sedang... Dia apa? Family berapa ramai orang? Dia ada ketika tu 3 orang anak lah. Seorang bapa tunggal. Bapa tunggal menjaga 3 orang anak, yang mana 2 orang anak tu adalah OKU. Masya Allah. Saya rasa bagaimana seorang bapa yang dah tua, yang dah berusia, dia boleh menjaga 2 orang anak yang OKU di sebuah rumah yang rumah pusaka yang dah tak dibaiki lagi.
Dan saya tak masuk pun ketika tu, saya hantar food pack je. Saya hantar food pack bagi dia makan untuk berbuka puasa. Dan macam mana Wabi tahu setahun, keluarga ni Wabi? Kebetulan saya bertanya dengan penduduk yang duduk sekitar situ. Kita hantar food pack ni biasanya dekat rumah orang-orang yang biasa-biasa B40 kan. Akhirnya sampai kat satu hujung kampung tu, kita bertemu dengan satu keluarga ni yang saya rasa macam tak mungkin Selangor ada penduduk macam ni. Jadi saya rasa macam wah, ini masih lagi Selangor. Jadi saya punya expectation tak adalah Selangor ni begitu kan. Kita tegah dengan negeri maju semua. Betul, kita tegah dengan negeri maju, KDN kita tinggi, pendapatan dan reserve yang besar. Reserve 4 bilion. Ya, tetapi tengok ada penduduk yang macam ni. Jadi lanjutan daripada tu, setahun kemudian ada NGO yang membantu saya. Kita datang lagi sekali ke rumah tu, dan inilah kali pertama saya masuk ke rumah tu. Memang keadaan rumah daripada luar memang sangat daif, dan apabila saya masuk tu, ya Masya Allah, SK, bayangkan dalam rumah tu nak masuk pun pertamanya penuh dengan kain macam ampayan, lepas tu barang bersepah, lepas tu tak bersih, pergi ke bahagian dapur bocor air, bergenang-genang, dan ada tinggalan-tinggalan makanan. Saya tak tahu bagaimana keluarga ni hidup dalam sebuah rumah yang begitu naif. Jadi ketika tu kita dah berjaya dapatkan sebuah rumah sewa. Dan zakat bantu ketika tu, dan kita pindahkan keluarga ni. Dan bukan senang juga nak pujuk mereka keluar daripada rumah tu. Berlaku proses, berbincang, berunding. Saya pesan dengan diorang, jomlah kita keluar dari rumah ni, nanti pergi rumah baru, boleh hidup dengan lebih selesa, boleh solat dengan selesa, nak ibadah semua selesa. Jadi proses memujuk tu mengambil masa, dan akhirnya diorang bersetuju nak keluar daripada rumah tu. Itu pun SK yang nak keluar dari rumah tu pun bapa dia dan 2 anak tu. Yang seorang lagi tak nak tinggal dengan rumah tu. Maknanya mungkin ada sentimental value pada mereka lah. Mungkin daripada kecil dia membesar kat situ, dan ada sentimental value yang tinggal kat rumah tu. Dan sebenarnya satu kejayaan saya dan juga pasukan dan juga NGO yang membantu tu untuk pindahkan mereka ke rumah yang lebih baik. Lepas daripada tu kita boleh ziarah, kita boleh bagi bantuan dan sebagainya. Dan kita nampak dia orang lebih ceria. Nak banding ketika mana dia orang duduk dekat rumah pusaka yang dah tak berapa nak baik tu. Ini wajah sebenar di Dun saya. Ada banyak lagi kisah-kisah, tapi ini antara kisah yang menyayat hati, yang saya memberkas dalam pemikiran saya sehingga hari inilah. Betapa susah. Muhammad, bila melihat ada penduduk-penduduk ataupun sepanjang Muhammad menjadi ahli Dewan Negeri, dan yalah, kita berada dalam sebuah negeri yang maju, KDNK-nya yang berkembang, maju, reserve bilion-bilion. Jadi bila berlaku kes-kes macam ni Muhammad, ya kita faham, kita salurkan melalui agensi, itu semua proses. Kita tak nafikan kita sebagai ahli Muhammad akan, tapi secara realitinya Muhammad, bagaimana Muhammad melihat apa sebenarnya kekurangan Selangor sampai kita rasa kita kena buat lebih baik, kita kena pastikan seluruh rakyat mendapat, dalam bahasa teori ekonomi dia panggil the receiving economy, maksudnya rakyat dapat menikmati apa berbanding dengan dimuntahkan rakyat dengan angka-angka GDP dan sebagainya. Muhammad, betul tak? Kerajaan itu lah, di kerajaan kita nak rakyat makan, nah ni fakta ni reserve itu. Ya betul lah, itu semua tak ada masalah. Tapi yang rakyat di bawah ni nak apa yang aku dapat. Mana Muhammad yang rasa 3 tahun Muhammad yang kita rasa Selangor have to do better? Sebenarnya kalau ikut angka-angka yang dibentangkan dalam sidang bajet, sidang RS2 yang baru-baru ni, angka-angka tu memang kita tengok angka-angka yang lumayan lah kita tengok. Memang wow, Selangor dari sudut image-nya begitu. Tapi apabila kita lihat kepada realiti, adakah angka-angka itu dirasai oleh rakyat? Betul. Masih ramai lagi sebenarnya rakyat kat luar sana yang tak dapat merasai angka-angka tersebut kan. Malah data yang sebelum ini saya buka, jurang pendapatan antara penduduk di Hulu Selangor nak banding dengan daerah-daerah lain, Hulu Selangor antara yang paling corot berbanding daerah-daerah lain. Ada 9 daerah, Hulu Selangor paling corot. Jadi maknanya penduduk di Hulu Selangor ni, pertamanya dia ketinggalan dari sudut peluang pekerjaan. Kedua, ketinggalan dari sudut peluang pekerjaan yang gajinya bermaruah nak banding dengan daerah-daerah yang lain. Bayangkan kalau peluang pekerjaan pun kurang, lepas tu kalau ada pekerjaan pun gajinya tak setinggi mana. Dia panggil apa? Underemployment lah. Maksudnya underemployment istilahnya ya. Maknanya gaji dia tak setaraf dengan apa yang sempat dia dapat lah. Betul. Dan
apakah nasib kepada kalau orang yang tak ada latar pendidikan yang tinggi? Yang lagi betul lagi. Jadi mereka ni jadi golongan yang tercicir di kawasan-kawasan luar bandar ni. Hidup pun dengan rumah pusaka. Betul. Ada hidup dekat rumah setinggan yang dia extend sikit daripada kawasan rumah sewa yang lain. Jadi mereka ni tak merasai bantuan yang mereka terima tu sebaiknya. Sebab kos nak tinggal di negeri Selangor ni tak sama dengan negeri lain. Setuju? Mungkin dia dapat sikit bantuan daripada mungkin zakat, ada yang dapat JKM. Yalah. Tapi cukup tak untuk survive kat sebuah negeri Selangor yang kosnya lebih tinggi daripada negeri-negeri yang lain. Sebab tu mereka, kita kata dapat bantuan, tetapi tak dapat nak hidup dengan hidup yang lebih bermaruah. Yang itu sedang berlaku, dan apa yang saya punya expectation yang Selangor perlu ada adalah dia kena membangunkan antara wilayah ni dengan pembangunan yang lebih seimbang. Betul. Pembangunan wilayah yang lebih baik lah di antara wilayah lain. Betul. Sekarang SK sedar tak, tumpuan ekonomi adalah terlalu tertumpu kepada Lembah Kelang. Of course. Jadi tak semua orang nak berhijrah ke Lembah Kelang. Sebab cost of living akan jadi tinggi, kena sewa rumah ke, kena beli rumah ke, dan kena ada transport dan sebagainya. Jadi mereka yang kekal di kampung kerja apa agaknya? Ambil upah jaga kedai RM20. Ini rakyat di Hulu Benam ambil upah jaga kedai buah RM20. Bersih-bersih kebun, jadi cleaner. Jadi ambil upah kerja di pasar borong satu hari boleh cecah RM50. Satu hari boleh cecah RM50 di pasar borong Pasar borong tolong angkat buah, angkat apa-apa je, dia boleh bagi dalam RM45 ke RM50. Tapi di luar bandar hanyalah jaga kedai yang tak berapa kerja yang ramai sama, pelanggan. mungkin beban kerja yang sama kan. Tapi sebab itu di Selayang, di kawasan, jadi dia RM50 lah. Dia lebih sikit lah sebab dia kawasan yang tumpuan kan. Ya, betul. Berbanding dengan tu beza dia lah. Betul. Bobby. Jadi saya rasa di kawasan Hulu Benam ini memang tertinggal, dan sebab itu dalam perbahasan saya selalu bahawa kena buat pembangunan sikit kat Hulu Benam ini. Setidak-tidaknya ada kawasan-kawasan industri. Kalau ada industri kecil, dia akan membuka peluang pekerjaan dan orang akan ada gaji minima at least RM1,700. Ya, betul. Kerja jadi cleaner ke, jadi operator kilang ke, at least ada gaji RM1,700. Dan selebihnya kena overtime ke, ataupun dia kena cari job tambahan-tambahan lah untuk ada kehidupan maruah. Nak bandingkan dengan berniaga kecil-kecilan gerai, jaga kebun, jaga kedai orang lain. Jadi pendapatan mereka saya rasa sangat-sangat rendah dan bukanlah pendapatan yang bermaruah. Isu ekonomi di Selangor ni seringkali bukan salah tafsir, seringkali dimanipulasi oleh pihak tentu of course kerajaan lah yang mentadbir hari ini. Mereka dah 3 penggal. Muhammad melihat bagaimana prestasi kerajaan hari ini mentadbir kerajaan di bawah Pakatan Harapan dan DAP of course. Sebab mereka selalu gah dengan angka-angka jargon mereka ni, angka-angka jargon ekonomi mereka ni. Walaupun macam Wabi sebut lah, di Hulu Benam, mungkin di Hulu Langat tempat saya, adapun di Hulu Kuala Langat, kawasan-kawasan luar bandar, di Sabak Benam barangkali, Sekincan, dan mana tempat lain lah yang semua dalam Selangor ya Muhammad, mempunyai kisah neraca hidup yang lebih kurang sama, iaitu perbezaan pendapatan yang berbeza, tak cukup serba-serbi lah. Contohnya mereka boleh hidup lah barangkali, tapi sangat daif lah. Ya Muhammad, dalam keadaan itu ya Muhammad, adakah patut kerajaan hari ini seolah-olah hilang kompas untuk menentukan mana yang lebih penting? Sebab terlalu memikirkan contohnya wilayah pembangunan yang bersifat Lembah Kelang sentrik saja. Ada projek-projek yang luar mana tapi tidak Sabda apa contoh. Antara siapa tahu lah RS1 Sabda. Sampai sekarang saya tahu dah macam tak nak sebut pun oleh kerajaan ini sebab RS1 banyak istilahnya gagal lah untuk mencapai pencapaian sepatutnya Muhammad. Apa masalah pada Pakatan Harapan Muhammad bila ni soalan cepu mas sikit lah Muhammad sebab nak habis ni. Cepu mas juga soalan ni. Saya lihat Pakatan Harapan ini dia menggunakan satu kaedah lama yang sebelum ini, yang mana telah dimulakan oleh Menteri Besar sebelum ini zaman Tan Sri Khalid. Ada banyak buat pembaharuan ekonomi negeri Selangor, dan juga perancangan-perancangan awal dulu dibuat dan diteruskan sehingga ke hari ini. Jadi sepatutnya dalam tahun demi tahun dia perlu buat penilaian antara daerah
Kan kita kena tengok kan. Setuju. Kalau KDNK tu hanya dinilai melalui negeri-negeri, sepatutnya kena ada lah KDNK by daerah. Cuba daerah mana yang kurang aktiviti ekonominya. Okey, Cuba buat penilaian. Okey. Rujuk juga dengan jurang pendapatan penduduk mengikut daerah. Ya. Jadi biarlah perancangan ekonomi itu dirancang di kawasan daerah yang mana jurang pendapatannya begitu rendah. Sebab hari ini apabila mereka memusatkan seluruhnya di kawasan Lembah Kelang, dia mendatangkan satu masalah lain pula. Sekarang ni nak uruskan penduduk yang terlalu ramai dalam satu kawasan, dia datang masalah lain pula. Kan ada masalah infrastruktur yang lebih yang kena upgrade infrastruktur, lepas tu datang banjir kilat tu, Abi. Banjir Contoh kilat. diversity alam tu antara sebab dari banjir kilat, sebab saya pergi turun ketika PRN. Penduduk tersebut sebab pembangunan apartmen ataupun rumah pangsa ataupun kondominium yang keterlaluan di serta alam tu menyebabkan pemerintahan longkang tak di-upgrade. Jadi itu yang sebabnya mereka nak demand tinggi, orang ramai nak duduk sekitar situ. Sebabkan limpahan daripada kampung-kampung yang di sekeliling tu, sebabkan banjir kilat melanda mereka jauh tu. Nampak? Itu isu-isu yang berlaku. Banyak lagi isu sosial dan sebagainya kan. Sebab terlalu cram dekat setengah kawasan. Dan kalau kita lihat wakil rakyat yang duduk kat kawasan itu pun lagi pening kepala. Sebab penduduk yang terlalu berpusat dekat situ. Sebabkan pemusatan perancangan ekonomi itu. Jadi kalau kerajaan Pakatan Harapan ini dia boleh memberikan pembangunan yang lebih saksama antara daerah. Maknanya dipindahkan sebahagiannya ke daerah-daerah seperti utara Selangor ataupun di sebelah-belah hulu Selangor ni kan. Jadi kawasan-kawasan baru ini dia tidak memberikan masalah yang begitu teruk berbanding kalau kita pusatkan dekat satu-satu wilayah ni. Contoh isu infra, banjir kilat dan sebagainya kan. Sampai dah tak ada ruang untuk sungai tu, room for river kan. Tak ada ruang untuk sungai tu kalau melimpah nak ada buffer zone kan. Jadi kalau dipindahkan di sebelah hulu Selangor, di sebelah Sabak Bernam dan sebagainya untuk dijadikan pembangunan, maka isu-isu yang berlaku pada hari ini dapat dikurangkan, dapat dilandaikan. Dan juga kawasan luar bandar akan merasai manfaat limpahan ekonomi tersebut. Jadi pendapatan penduduk Selangor ni akan jadi hampir sekata antara daerah kan. Jadi bolehlah kawasan hulu Selangor merasai satu peluang pekerjaan yang pendapatannya lebih bermaruah. Nak banding kalau duduk kat hulu Selangor ni peluang pekerjaannya limited. Jadi orang boleh buat pertanian kalau yang buat skala besar dapat hasil yang banyak, pendapatannya lumayan lah. Tapi kalau yang kecil-kecilan hasilnya tak berapa nak lumayan. Tapi saya nak menyentuh juga RS2. RS2 dia ada buat satu perancangan nak membangunkan satu kawasan di Lembah Beringin. Dia panggil Lembah Beringin High Tech Auto Valley. Lembah Beringin High Tech Valley. Yang mana mereka rancang untuk masukkan untuk bangunkan kawasan itu dengan pembangunan industri EV. Hari ini EV sedang bangun kan. Jadi saya dengar syarikat Chery nak masuk ke situ. Jadi pada saya bagus sebab ini akan memberikan limpahan ekonomi kepada penduduk di sebelah Hulu Bernam, di sebelah Hulu Selangor untuk dapat peluang pekerjaan. Banyak peluang pekerjaan akan dibuka dengan vendor-vendor yang akan buka di sana. Tapi itulah saya kata, baru nak buat. Nak berbandingkan dengan berapa tahun PH telah mentadbir di Selangor ini. Saya ingat 9 tahun PH mentadbir di Selangor ni. Jadi ketika itu kita tak lihat ada perancangan-perancangan yang nak dibuat di sebelah utara Selangor ataupun di sebelah hulu Selangor ini pada ketika itu. Dan hari ini baru nak memulakan. Setelah mana kita lihat jurang pendapatan tu dah pun sangat melebar antara hulu Selangor dengan daerah-daerah yang lain lah. Jadi bayangkan sepatutnya kita boleh dapat lebih awal, tapi hari ini baru nak mulakan pembukaan satu kawasan untuk pembangunan ekonomi dan kita kena tunggulah beberapa tahun yang akan datang baru betul-betul investor masuk, bangunkan kawasan, buat pengambilan pekerjaan. Jadi kita ketinggalan, Selangor ketinggalan dari sudut membangunkan kawasan-kawasan luar bandar ni. Ada soalan yang orang tanya kepada saya selalu, Wabi. Apa Wabi melihat potensi Selangor di masa hadapan, Wabi? Selepas Wabi menjadi Wabi ni kan, potensi negeri kita ni, Wabi, untuk terus mekar. Sebab ada orang kata dulu mungkin Selangor ni fokusnya mungkin sektor pembuatan kan, industri. So banyak orang datang buat kilang, semua industri alam contohnya kan.
banyak dah Shah Alam, dah banyak kilang-kilang dah decentralized ataupun dah lari keluar pergi ke Vietnam dan sebagainya. Itu yang berlaku di Selangor dan negara Malaysia contoh. Apa yang sebenarnya yang YB melihat the future of Selangor sebenarnya? Kalau YB boleh sentuh sikit. Future of Selangor sebenarnya kita boleh lihat dari sudut infrastruktur yang kita kata hampir sempurna dan juga lengkap lah infrastruktur kita. Jadi disebabkan infrastruktur yang lengkap ini dan juga jumlah tenaga mahir yang ada dalam negeri Selangor ni menjadikan investor minat nak masuk ke negeri Selangor. Itu jadi sebab apa orang ataupun investor nak masuk ke Selangor. Jadi sebenarnya persaingan kita bukan antara negeri-negeri yang selalu wakil-wakil rakyat dalam dewan tu bandingkan Kedah, Kelantan, Terengganu. Kita tak nak saing dengan negeri-negeri pertanian. Kita nak bersaing dalam konteks ASEAN. Kita kena tengok yang lebih besar. Apakah projek-projek yang ataupun investor-investor yang besar yang kita boleh bawa masuk ke Selangor yang akhirnya kita punya nilai KDNK ataupun aktiviti ekonomi yang kita boleh hasilkan di negeri Selangor ini boleh mengatasi negeri-negeri serantau dengan kita. Dan kita kena challenge yang lebih besar lah. Kalau nak challenge yang paling hampir adalah Singapura lah. Mungkin orang kata tak berpijak di bumi yang nyata. Tapi meletakkan benchmarking negeri Singapura sebagai satu benchmarking yang untuk kita lawan dari sudut pembangunan ekonomi. Jadi itu meletakkan sasaran yang tinggi kepada Selangor dan Selangor berpotensi. Sekiranya kita letakkan sasaran kita ke arah itu, maka insya-Allah Selangor boleh maju setaraf dengan negeri-negeri jiran yang maju ini, malah penduduk di Selangor akan mendapat manfaat dengan kehidupan yang lebih sejahtera. Tengok apa ni taraf kehidupan rakyat negeri Selangor, walaupun ada pendapatan tinggi tapi dari sudut indeks kebahagiaan kita masih lagi di tahap yang rendah. Jadi kita nak Selangor ini dia pergi lebih jauh sehingga indeks kebahagiaan rakyat Selangor duduk di Selangor ni tinggi. Negara maju, dirasai oleh rakyat, rakyat pun happy duduk kat negeri Selangor. Bukan negeri maju, lepas tu ada masyarakat yang keciciran dan tak seronok duduk kat dalam negeri Selangor sebabkan isu kos sara hidup yang sangat-sangat tinggi. Tapi untuk yang terakhir ni, kita sampai penghujung dah. Nasihat lebih kepada semua anak muda Selangor yang masih merasakan bahawa mereka terkapai-kapai sebenarnya dalam nak menentukan hal tuju. Mungkin mereka rasa fikir aku tak tahu nak buat apa, ataupun mereka fikir kosong lah, tak berfikir lah maksudnya. Nothing lah, banyak orang macam tu lah kan. Budak muda sekarang kan, apa nasihat YB kepada anak muda Selangor, khususnya di negeri Selangor ni, supaya mereka memusatkan segala keupayaan yang ada lah, sama ada melalui kemahiran mereka ke hasil-hasil yang mereka ada ke kan, sumbang balik di negeri Selangor. Silakan Muhammad. Okey, untuk anak-anak muda yang dekat luar sana, apa yang SK ajukan soalan kepada saya ni adalah realiti kehidupan anak muda kat luar sana. Saya pernah berjumpa seorang anak muda berusia 19 tahun. Saya tanya dia sedang belajar ke? Dia kata tidak. Bekerja ke sekarang? Tak juga. Lepas tu kamu buat apa? Kat saya tak nampak masa depan saya. Masya Allah. Itu baru seorang. Yalah. Tapi saya yakin dekat luar sana ramai anak muda yang tidak nampak hala tuju hidup mereka di negeri Selangor ini. Jadi pesanan saya kepada anak muda di luar sana yang masih lagi tidak nampak hala tuju, kita kena rajin membaca ketika ni. Rajin membaca, dapatkan maklumat apakah peluang-peluang pekerjaan yang banyak masuk ke negeri Selangor ni. Buat mereka yang akan menentukan hala tuju pembelajaran mereka, kena buat kajian sejak daripada zaman mereka sekolah lagi. Nak tentukan hala tuju hidup mereka nak belajar dalam bidang apa. Sebab kat negeri Selangor ni banyak peluang-peluang pekerjaan yang berasaskan STEM, Science, Teknologi, Engineering and Maths. Okey, jadi bila peluang pekerjaan yang banyak masuk berasaskan STEM tadi, tidak selari dengan tenaga mahir yang kita hasilkan, maka nanti negeri kita akan kekurangan tenaga mahir. Jadi bila investor-investor yang masuk ke negeri kita ni tak jumpa tenaga mahir yang cukup untuk negara kita, untuk negeri kita, maka siapa yang akan mengisi kekosongan tersebut? Sudah tentulah mereka akan ambil tenaga-tenaga mahir daripada luar. Jadi syarikat buka di negeri Selangor, tapi bukan rakyat Selangor yang dapat gaji memaruah. Orang luar yang datang ke negeri Selangor, orang negara luar datang ke negeri Selangor yang dapat gaji memaruah. Rakyat Selangor kerja yang kita panggil ekonomi gig, yang ada yang sebahagian boleh dapat pendapatan yang lumayan, ada sebahagian lagi pendapatan biasa-biasa. Tapi sebenarnya kita nak rakyat negeri Selangor ni
pun dapat peluang untuk bekerja dalam sektor-sektor dan juga kerja-kerja yang gajinya bermaruah dan berkemahiran tinggi. Itu harapan saya, dan saya pesan kepada anak muda kat luar sana, banyak melakukan bacaan, banyak melakukan kajian. Di Negeri Selangor ni ada beberapa platform untuk anak muda kembangkan bakat mereka. Mereka boleh ambil TVET sebagai satu cabang pembelajaran mereka untuk memantapkan kemahiran yang mereka ada. Malah saya pun menerapkan dalam diri saya ni untuk belajar sepanjang hayat. Walaupun saya dah ada degree dalam kejuruteraan, sekarang ni saya sedang ambil satu diploma eksekutif. Dan insyaAllah akan datang saya akan ambil beberapa lagi kos-kos pendek supaya nak melengkapkan diri saya ini dengan ilmu-ilmu dan selari dengan saya punya prinsip untuk pembelajaran sepanjang hayat. Jadi saya nak anak muda kat luar sana pun sama juga, tambah nilai pada diri mereka. Kalau ada diploma, ambil degree. Kalau ambil degree ataupun habis SPM ke, ambil TVET untuk lengkapkan diri dengan kemahiran dan sebagainya. Dan sentiasa sepanjang hayat ini tambah ilmu, knowledge yang ada supaya kita ada nilai yang lebih tinggi dan kita dapat meningkatkan taraf hidup kita, dan akhirnya nanti seluruh rakyat negeri Selangor dapat manfaat yang baik dan dapat hidup yang lebih bermaruah, insya-Allah. Terima kasih banyak Yang Berhormat Tuan Muiz kita, Bobby Muiz, kena sudi bersama kita. Banyak perkara kita boleh bincang, tapi kita kalau boleh ada sesi kedua nanti Bobby, kita bincang detail tentang RS2, kita hentam sikit minta besar sikit kan, barulah up sikit kan masa apa pun bukan hentam lah, masa kita kritik lah beberapa tindakan beliau. Namun terima kasih banyak semua yang ikuti kita di podcast What's Next ini. Kita dah sembang santai dengan Yang Berhormat. Harap you guys puas hati. Kalau ada apa-apa nak cadangan atau nak komen, boleh komen di bawah. Nanti kita akan upkan komen anda di melalui satu video ataupun di share podcast seterusnya. Kita nak tengoklah komen-komen yang berkualiti ni. Apa pendapat anda tentang Selangor yang perlu kita bawa perubahan bagi Selangor deserve better, ataupun bakti demi Selangor ini dapat diangkat ke tempat yang lebih baik. Dan seterusnya rakyat negeri Selangor merasai apa yang sebut dia receiving economy, apa yang rakyat dapat itu lebih penting daripada angka-angka jargon ekonomi yang sering dimuntahkan oleh ahli-ahli politik di atas sana. Itu saja daripada kami. What's next? Jumpa seterusnya. Assalamualaikum. What's next? What's next? Na 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 na. What's next? What's next? Na 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 na. What's next? What's next? Na 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 na. What's next? What's next? Na 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 na. Tapi berat nak jawab. Selangor panas, isu berlapis, fakta di meja, bukan sensasi. Tokoh berkaliber, bicara real, santai tapi padu, straight to the deal. Bukan nak jatuh, bukan nak puji, cuma nak jelas siapa bertanggungjawab di sini. Bila rakyat tanya, jangan react, dengar betul-betul dan bertindak. What's next? What's next? Hari ni bicara, esok kita gerak. What's next? What's next? Ini podcast rakyat. What's next? What's next?